Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama dan selama-lamanya kesyukuran kepada Allah, alhamdulillah. Dan selawat dan salam ke atas dunia mulia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa Muhammad. Kemudian yang berbahagia sahabat-sahabat saya daripada SPJ, yang mana sebuah NGO yang sangat bagus dalam menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga tugasan dalam menguruskan sahabat-sahabat kita yang memerlukan khidmat jenazah. Alhamdulillah, terima kasih atas jemputan sahabat-sahabat semua. Kemudian seterusnya adalah sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan perbahaskan berkaitan dengan falsafah harta menurut Islam. Falsafah harta menurut Islam insya-Allah. Jadi dalam suratul Luqman ayat 20 yang mana alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha alaikum ni'amahu zahirah wa batinah wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilm wa la huda wa la kitabim munir. Yang bermaksud adalah, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menundukkan segala sesuatu untukmu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu dari nikmatnya yang lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah Ta'ala tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi itu adalah maksud dari satu Luqman ayat 20. Jadi dalam ayat ini, apa yang menjadi suatu perkara yang penting atau perkara pokok adalah Allah Ta'ala menundukkan sesuatu itu yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan kita, iaitu manusia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah segala yang Allah Ta'ala hadirkan atas muka bumi diberikan kepada kita untuk digunakan ataupun untuk dimanfaatkan, ataupun boleh juga untuk dimiliki. Cuma Islam menggariskan bahawa mestilah berlunaskan kepada syariat Islam yang sebenar. Okey. Jadi kalau kita nak menguasai sesuatu, nak memiliki harta, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi mestilah dengan cara yang betul, jalan yang betul, yang mana bertepatan dengan syariat Islam kita. Itu kaedahnya. Kemudian Islam mengambil sikap yang jelas dan terbuka dalam soal pengurusan harta dengan berdasarkan nilai dan objektif untuk kebaikan dunia dan akhirat, sekaligus menghindarkan segala keburukan dan kemudaratan. Harta merupakan salah satu keperluan asas dalam kehidupan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan harta khusus untuk menjamin kepentingan manusia supaya boleh hidup dengan baik dan sempurna. Justru Al-Quran mencela segala sifat kedekut, bakhil, membazir, boros, kemudian mementingkan diri sendiri, seterusnya tidak mengeluarkan zakat atau mengabaikan kewajipan zakat, seterusnya mahu pun membelanjakan harta dengan cara yang haram. Na'udzubillah min zalik. Jadi Islam menyatakan bahawa harta itu boleh diperolehi, tetapi mestilah dengan cara yang betul. Antaranya bagaimana? Antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah menyatakan bahawa ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, tetapi Allah Ta'ala mengharamkan riba. Okay? Jadi yang dibenarkan adalah jual beli. Namun yang diharamkan adalah riba itu. Jadi persoalan jual beli itu kena kita perbahaskan, kena kita fahami juga. Dan pada masa yang sama tak boleh kita mengabaikan kefahaman kita ke atas riba juga. Jadi perlu kedua-dua perkara tu mesti kita fahami
dan mesti juga kita mendapat penjelasan daripada mereka-mereka yang alim atas perkara itu. Okey. Kemudian dalam memiliki harta ataupun menggunakan harta, mestilah kita kena ingat bahawa tidak boleh terlalu kedekut atau bakhil, dan pada masa yang sama tidak juga boleh terlalu boros. Jadi jalan Islam tunjukkan apa dia? Mestilah jalan yang tengah, iaitu tidak terlalu bakhil dan juga tidak terlalu boros. Itu kaedah yang Islam tekankan ke atas kita. Okey. Kemudian ramai juga orang tanya, Ustaz, kalau kita nak faham apakah dia pembaziran sebenarnya? Apakah dia bentuk pembaziran itu sebenarnya? Adakah bermewah-mewahan itu adalah suatu bentuk pembaziran? Boleh tak kita nak beli kereta mewah sikit Ustaz daripada orang lain? Adakah itu pembaziran? Baik. Kita kena fahami bahawa pembaziran itu mudah kiranya ada dua perkara lah kena ingat dengan pembaziran. Yang pertama, pembaziran itu adalah bila mana kita beli tetapi kita tidak gunakan perkara itu. Kita beli tetapi kita tak gunakan perkara itu. Contoh, kita ada kereta yang macam-macam. Kita ada Honda kita kat rumah, kita ada Myvi kita contohnya. Kemudian kita ada Mercedes kita kat rumah, kan? Dalam ketiga-tiga kereta ni, Myvi tu kita beli dengan niat nak pergi pasar lah, kan? Saja-saja nak pergi pasar gitu, bawa lah kereta kecil. Tapi sekali dua pakai, kita rasa Myvi kita tu, rasa tak seronok lah Ustaz. Sebab selalu naik kereta Continental, kan? Bawa Mercedes selalu. Tiba-tiba bawa Myvi rasa tak sedap lah. Padahal baru pakai 1-2 kali. Beli cash Myvi tu. Jadi, dia pakai 1-2 kali rasa tak sedap, kemudian dia letak dekat garaj sahaja. Beli dah, cash pula tu. Maka dalam keadaan itu, benda tu mewah tak? Myvi tu bukan barang mewah. Tetapi dia beli dalam keadaan dia tidak gunakan perkara itu, maka itu juga dikira sebahagian daripada pembaziran. Jadi pembaziran tidak semestinya ke atas perkara yang mewah. Tidak perkara begitu. Bahkan kalau kita beli banyak kereta sekalipun, Ustaz, rumah saya ada 5 kereta Ustaz. Tapi 5 kereta tu Ustaz, saya pakai 1, orang rumah pakai 1, anak saya 3 orang yang pergi college tu 3-3 tu, bawa kereta tu masing-masing. Jadi 5 kereta yang dia beli tu, guna tak? Guna. Maka bila mana digunakan, ianya bukanlah suatu bentuk pembaziran. Okay? Jadi kita pun kena faham apakah itu pembaziran. Itu satu, berkaitan dengan pembaziran. Yang keduanya adalah, kita beli sesuatu dalam keadaan kita memudaratkan diri kita. Pembaziran. Jadi gitu. Apa lagi? Na'udzubillah. Kita keluarkan duit kita untuk benda-benda yang tidak berfaedah. Contohnya dadah dan sebagainya. Maka itu pun suatu bentuk pembaziran yang mana pembaziran berlaku atas dasar ianya memudaratkan diri kita. Maka tidak boleh dan tidak dibenarkan. Okay? Jadi gitu. Kemudian seterusnya adalah pengurusan harta yang benar-benar menempati syarak diperlukan untuk menjamin perkara-perkara yang berikut, iaitu memberi galakan kepada muamalah Islam dan penguasaan harta hingga dapat memperluaskan skop peredaran harta dan kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Okay? Jadi harta mestilah diambil ataupun diperolehi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya muamalah Islam. Kita berjual beli, sah tak? Sah, tak ada masalah. Apa lagi? Kita menyewa sesuatu, barang, daripada orang lain. Sah tak? Sah, boleh dibenarkan, tak ada masalah. Kemudian apa lagi? Kita pajakkan tanah kita kepada orang. Sah tak? Pun sah juga, tak ada masalah.
Maka selagi mana ianya bertepatan dengan syariat Islam, maka ianya boleh dan dibenarkan untuk kita perolehi ataupun miliki harta tersebut. Kemudian seterusnya adalah mencari alternatif tertentu bagi mengelakkan berlakunya kesukaran-kesukaran yang boleh melemahkan kegiatan ekonomi seperti kelonggaran untuk tidak menggunakan saksi dalam usaha perniagaan secara tunai. Okey. Jadi kalau dalam urusan jual beli dan sebagainya, kalau perkara itu adalah melibatkan suatu nilaian yang besar, maka adalah lebih baik untuk menghadirkan saksi. Tapi kalau perkara itu adalah terlalu kecil, contohnya kita beli roti kita, ataupun kita beli barang basah kita tu, maka setakat RM50, RM60 tu tak perlulah kita gunakan, ataupun kita hadirkan saksi. Okey. Kemudian seterusnya adalah pembukuan atau monopoli harta oleh beberapa pihak tertentu. Ianya adalah satu perkara yang ditolak oleh Islam. Jadi kalau kita ini terlibat dalam perniagaan dan sebagainya, monopoli tidak dibenarkan. Dalam Islam, monopoli tidak dibenarkan. Apa makna monopoli? Maknanya adalah kita menutup ruang orang lain yang nak berniaga sama macam kita. Tak boleh. Kaedahnya tak boleh, tak dibenarkan. Contohnya, kita ada perniagaan beras. Kan? Kita ada perniagaan beras. Kemudian ada sahabat kita yang nak meniaga beras juga. Kita meniaga beras yang memang hasil daripada negeri kita. Kan? Kedah contohnya. Kawan kita nak meniaga tapi daripada beras Siam ataupun beras Thailand. Kan? Kita tahu je berita tu, dia nak buka je kedai dia, kita bayar sejumlah wang, contohnya RM100,000. Kita bagi tahu dengan dia, kau ambil RM100,000 ni, kau jangan meniaga beras ni. Ini bisa saku. RM100,000 ni kau buatlah modal meniaga lain. Itu adalah dikira sebagai jadi, kena ingat, monopoli tidak dibenarkan. Okay? Dalam Islam tidak mengiktiraf perkara tersebut. Apa lagi? Perkara yang tidak dibenarkan Islam. Kita menyimpan barang ketika krisis. Kan? Contohnya dalam krisis ni, barang-barang asasi perlu. Barang-barang basah perlu dijual. Maka jangan kita simpan barang supaya satu masa nanti barang tak ada sangat dah sebab kita simpan, kemudian harga naik, ketika tu kita baru keluarkan barang kita, maka itu juga adalah sebahagian daripada suatu bentuk kezaliman dalam muamalah Islam. Pun tak boleh dan tidak dibenarkan. Kemudian Islam bukan sahaja meletakkan persoalan harta sebagai salah satu faktor penyumbang kepada kebahagiaan manusia di dunia, tetapi juga mengaitkan harta dengan sumbangan kebahagiaan insan di akhirat. Antaranya adalah perlunya kita membelanjakan harta untuk keperluan diri sendiri bagi melaksanakan amal ibadah kita atau kemudahan. Perlu tak kepada harta kita? Perlu tak kepada duit kita? Ya, perlu. Maka mencari duit atau mencari harta untuk menyempurnakan ibadah adalah suatu perkara yang mendapat pahala di sisi Islam. Maka jangan kita rasa sia-sia lah cari duit dan ada perkara-perkara yang kita belanjakan harta itu ke atas amal ibadah kita. Okay? Jadi gitu. Kemudian apa lagi? Kita nak beli baju kita, jubah kita. Kemudian kita nak beli sejadah kita untuk salat dan sebagainya. Itu juga perlukan wang. Maka ianya adalah suatu perkara yang dikira amal ibadah untuk menyempurnakan ibadah yang lain. Okay? Kemudian membelanjakan kepada orang lain melalui beberapa saluran yang telah ditentukan oleh syarak. Contohnya adalah sedekah dan juga mengeluarkan zakat kita. Jadi dalam harta kita bercerita berkaitan dengan harta. Perlu diberikan kepada orang tertentu. Iaitu contohnya adalah asnaf-asnaf zakat kita.
Jadi, bila mana kita sudah menyempurnakan nafkah kita kepada anak isteri kita, kemudian ada lebihan harta, seterusnya lebihan harta itulah yang kita akan nilaikan. Cukup haul, cukup nisabnya, maka perlu dikeluarkan zakat. Kemudian bila perlu dikeluarkan zakat, dalam keadaan itu zakat itu ada haknya kepada ataupun ke atas asnaf-asnaf zakat yang ada. Jadi dalam harta kita ada hak orang lain ke atas perkara itu. Okay? Jadi jangan kita lupa ke atas perkara itu. Kemudian membelanjakan harta kepada sesuatu yang bersifat kebajikan umum seperti membina masjid, hospital dan sebagainya. Boleh juga kita belanjakan harta kita untuk kebajikan tertentu. Nak NGO yang kita ada. Boleh, tak ada masalah. Amat digalakkan. Kemudian kita nak bagi sumbangan kepada masjid-masjid untuk diluaskan lagi, digunakan untuk diimarahkan masjid tersebut pun boleh juga, sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Kemudian Islam menjamin hak sebenar dalam urusan harta. Ia bermaksud meletakkan harta pada kedudukan yang sebenar, sebagaimana asal ia dijadikan dan seperti yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bagi mencapai tujuan keadilan dalam perbelanjaan, Islam telah menyediakan beberapa strategi ataupun kaedah-kaedah. Yang pertamanya, perbelanjaan mestilah secara betul dan berhemah. Maksudnya ialah membelanjakan harta mengikut arahan wajib daripada syariat. Seperti mengeluarkan zakat, membelanjakan harta untuk diri dan keluarga, iaitu dikira sebagai nafkah, atau mengikut arahan yang tidak wajib, iaitu suatu benda yang menjadi sunnah, iaitu sedekah, derma dan sebagainya. Okay? Jadi Islam menggariskan akan perkara tersebut. Termasuk jugalah berkaitan dengan harta-harta wakaf kita. Okay? Harta-harta wakaf juga adalah satu perkara yang mesti kita ambil kira. Kemudian bila kita bercerita berkaitan dengan harta wakaf, ramai orang bertanya, Ustaz, kalau kita wakafkan harta kita sepenuhnya selepas kita meninggal dunia, tanpa kita beri kepada anak-anak kita ataupun waris-waris kita, boleh tak Ustaz? Maknanya waris kita, anak-anak kita, kita tak tinggalkan harta sedikit pun. Semua harta kita, kita nak wakafkan, nak infakkan kepada kebajikan. Baik. Kena ingat satu perkara. Nabi pesan, meninggalkan sesuatu selepas kamu mati kepada waris-waris kamu adalah lebih baik daripada kamu membiarkan dia tanpa harta. Itu satu perkara. Yang keduanya adalah, tidak salah untuk kita menginfakkan ataupun mewakafkan keseluruhan harta kita kepada pusat-pusat kebajikan ataupun untuk amal-amal kebajikan selepas kematian kita. Tak salah perkara itu. Tetapi perlu kita ingat, jangan ada fitnah selepas kematian kita. Maknanya apa? Maknanya adalah, kalau kita ini kaya, contohnya, harta banyak melimpah, tapi kita tak nak bagi kepada anak kita. Kita tak nak bagi kepada waris kita. Kenapa? Kerana kita rasa hati dengan anak kita contohnya. Dan kita infakkan semua sekali, wakafkan semua sekali harta kita kepada kebajikan, amal kebajikan dan sebagainya. Ketika itu kena ingat bahawa selepas kita boleh berlaku fitnah atas perkara itu. Orang akan pertikaikan. Bapa bila orang kaya, jutawan. Tapi apa pasal lepas 1 sen pun kau tak dapat. Kau jadi melarat gini kenapa? Bapa kau bahawa adalah lebih baik keluarga kita dan diri kita
penyakit kedekut dan membazir harta. Sifat kedekut digambarkan sebagai sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Inna mubazirin ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir. Kan? Kemudian pada masa yang sama, jangan pula kamu kedekut. Anak kita nak minta sesuatu daripada kita, yang mana ianya adalah keperluan dalam pendidikan dia. Abah, kita nak minta laptop baru lah, Abah. Kenapa? Abah tengok okey je laptop tu. Yelah, Abah tengok memanglah okey. Fizikal dia cantik lah. Tapi dalam dia tu dah lembab, bah. Kan? Dah slow dah tu. Nak kena tukar dah, bah. Nak tukar apa kan, baru lagi beli hari tu. Memang baru, bah. Dah 6 tahun baru. Kan? Maka dalam keadaan itu, anak kita perlukan sesuatu untuk pendidikan dia dan ianya adalah suatu nafkah pendidikan yang mesti kita bagi. Maka jangan kita kedekut ke atas anak kita. Jangan kita terlalu berkira ke atas nafkah-nafkah yang kita ada. Okay? Jangan begitu. Kemudian pada masa yang sama juga, perlu kita ingat satu perkara. Ada sebahagian sahabat kita, minta maaf. Ada sebahagian daripada sahabat kita yang mana dia kebiasaan merokok. Kan? Kebiasaan merokok. Satu hari boleh 1 kotak rokok itu habis. Dihisap. Kan? Jadi dalam 30 hari 30 kotak habis di tangan dia seorang sahaja. Kan? Tak kongsi dengan orang pula tu. Okay? Jadi dalam keadaan itu, bila mana kita buat sesuatu yang mana tidak ada keharusan ke atas perkara itu, kemudian kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada nafkah-nafkah yang kita ada, disebabkan suatu benda yang bukanlah keperluan, bukan juga amal ibadah. 1 rokok berapa, bang? Oh, 1 rokok sekotak tu, Ustaz, RM20. Dah kalau 30 kotak berapa tu? 600 juga, Ustaz, sebulan. 600. RM600 itu, kalau kita belanjakan ke rokok, dalam keadaan kita tidak memberikan nafkah yang sepatutnya kepada anak isteri kita, sehinggakan mereka rasa dizalimi, maka di situ kita sebenarnya sudah secara tidak langsung menzalimi anak-anak kita, nafkah-nafkah yang kita ada. Jadi kalau saya tak setuju atas rokok tu, okay? Tapi kena ingat, nak merokok pastikan nafkah itu dah tersedia, dah secukupnya diberikan kepada nafkah-nafkah kita. Barulah boleh merokok. Maknanya apa? Mudah kira adalah nak merokok dalam keadaan kita sudah menyempurnakan nafkah kita. Kalau merokok yang makruh tu kita buat, tapi nafkah kepada anak yang wajib tu kita abaikan, maka kita sudah menzalimi anak-anak nafkah-nafkah yang kita ada. Ingat itu. Saya pesan perkara itu. Okay? Hati-hati tentang perkara itu. Takut-takut kita menzalimi anak isteri kita secara tidak langsung ataupun secara kita tak sedar. Kemudian, menggunakan harta orang kaya untuk keperluan yang diakui oleh syarak, seperti keperluan yang mendesak dalam negara. Harus bagi kerajaan mengambil kadar tertentu daripada harta rakyat yang kaya berdasarkan keperluan negara. Misalnya bagi menjaga keamanan rakyat kerana negara mengalami masalah kekurangan wang ataupun mengalami dalam keadaan krisis. Baik. Sekiranya sesebuah negara itu mengalami krisis, kan? Kemudian kerajaan menyatakan bahawa kita ada kekangan dari segi mengeluarkan bantuan. Dibenarkan untuk kerajaan atau pemerintah mengeluarkan suatu perkara yang dipanggil sebagai derma kilat. Boleh, tuan-tuan, tak ada masalah. Boleh buat perkara tu. Ataupun kita sediakan tabung wakaf untuk perkara-perkara kebajikan ataupun tabung khas atas keperluan-keperluan tertentu. Dibenarkan, tak ada masalah. Okay? Cuma mestilah dimaklumkan berapa nilaian dia semasa dan sebagainya, digunakan untuk apa, maka mestilah terus ke atas perkara itu. Dibenarkan. Islam mengiktiraf perkara tersebut. Okay? Kemudian melindungi harta daripada pencerobohan dan pengkhianatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti kecurian, rompakan, samun, rampasan dan sebagainya. Sekaligus menjamin pemilik harta daripada gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kalau kita ini memegang harta orang,
kita menjadi pemegang amanah, maka mesti kita telus atas urusan dana-dana tersebut. Maknanya apa? Mesti diperjelaskan mana sumbangannya, berapa sumbangannya, ke mana dikeluarkan, berapa simpanan dan sebagainya, mesti kita jelaskan. Okay, berapa yang telah digunakan, berapa yang masih ada dalam tangan dan sebagainya, maka perlu kita jelaskan. Okay, itu keperluan yang perlu adalah atas diri kita yang memegang amanah. Kemudian pada masa yang sama juga, bila kita memegang amanah, kena ingat bahawa amanah ini adalah kita mewakili orang lain. Kita mewakili orang lain. Bila mana begitu, perlu kita jaga diri kita supaya tidak ada fitnah ke atas diri kita dalam menguruskan harta orang lain. Jadi, maknanya apa? Maknanya adalah kena jelas dalam pengurusan kita. Kena jelas dalam pengurusan kita. Kemudian di samping itu, ada juga perkara-perkara yang lebih dikhususkan dalam pengurusan harta itu. Antaranya harta itu hendaklah dimanfaatkan. Dan Islam melarang sebarang bentuk pembekuan sebarang harta yang tidak mengikut undang-undang syariat. Kemudian seterusnya adalah mesti mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki mengikut kadar yang tertentu. Seterusnya penggunaan harta tersebut mestilah berfaedah mengikut kehendak syariah dan pastikan ianya adalah suatu perkara yang halal di sisi Islam. Baik. Ramai orang tanya, ramai juga orang tak faham perkara dengan harta yang halal. Kena faham, bila kita nak berjual beli satu perkara yang halal, kaedahnya adalah penjual mestilah menjual sesuatu yang halal. Pada masa yang sama juga, pembeli juga mestilah bertanggungjawab untuk mencari sesuatu yang halal juga. Itu kaedah dia. Mesti kedua-dua belah pihak, penjual mesti menjual yang halal dan pembeli menjual perkara-perkara yang halal sahaja. Dia mesti kedua-dua belah pihak. Dia tak boleh jadi satu saja. Tak, bukan begitu. Mudah kira apa? Mudah kira adalah pembeli akan dipertanggungjawabkan atas pembelian dia dan penjual juga akan dipertanggungjawabkan ke atas pembelian yang dia buat. Itu kita kena ingat. Sebab ramai hari ini yang menyatakan bahawa khususnya anak-anak muda kita, kan, hati-hati dengan barangan-barangan ataupun makanan-makanan daripada Korea tu. Hati-hati sedikit. Okay? Anak-anak muda kita mudah je. Kan? Dalam fikiran dia, aku nak beli tu dalam keadaan bila nampak orang Islam, ni mestilah dia ni dah Islam, mestilah dia jual yang halal. Kaedahnya adalah penjual mesti jual yang halal, pembeli pun mesti cari yang halal. Itu kaedah dia. Dua-dua mesti berfungsi. Okay? Dua-dua ada tugasannya tertentu. Dia tak boleh salah satu pihak. Tak boleh. Kemudian penggunaannya tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Jadi harta yang kita nak beli mestilah tidak memudaratkan masyarakat. Okay? Tidak memudaratkan masyarakat. Seterusnya pemilikan ke atas harta tersebut mestilah melalui cara yang sah, sama ada di sisi undang-undang negara dan juga syarak serta boleh dimanfaatkan. Okay. Harta yang kita nak perjualbelikan mestilah boleh dimanfaatkan mengikut lunas syarak. Maknanya apa? Maknanya adalah harta tersebut mestilah boleh dimanfaatkan. Contoh, kita ataupun orang rumah kita nak beli tudung. Kan? Nak beli tudung. Tapi tudung yang dijual adalah satu perkara yang boleh dipertikaikan. Contoh, tudung tu cantik memang cantik. Tapi ada lubang-lubang dekat tudung tu. Yang mana kalau pakai tudung tu confirm tak menutup aurat. Maka tudung yang sebegitu, walaupun ianya trend, walaupun ianya fashion, tidak mengikut syariat, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Okay? Sebab tidak boleh dimanfaatkan mengikut syarak. Itu kena faham. Kemudian apa lagi? Kita berjual beli rumah kita. Ustaz, saya nak jual rumah saya. Okey. Saya nak tengok dulu rumah tu. Datang-datang, tengok-tengok rumah macam mana? Rumah dah terbakar. Kan? Jadi, bila mana rumah dah terbakar, apa manfaat dia? Manfaat rumah adalah mestilah boleh diduduki.
boleh berteduh. Kan? Kalau rumah dah terbakar, tinggal tiang je sikit tu, maka dalam keadaan itu, ianya tidak boleh dimanfaatkan mengikut syarak, maka tidak sah jual beli rumah yang dah terbakar tersebut. Okay? Jadi kita pun kena faham akan perkara tersebut. Apa lagi contoh lain? Kita ambil kereta kita. Kan? Kereta. Kalau beli kereta baru tak ada isu. Kan? Semua sekali lengkap, sihat semua sekali. Alhamdulillah. Tapi kalau kita beli kereta, yang mana kereta tu adalah kereta second hand. Kan? Jadi kereta second hand, kita pun maklum. Abang kalau nak beli kereta ni bang, kereta ni dah 10 tahun. Abang kena faham satu perkara. Tingkap kadang naik, kadang tak turun contohnya. Kan? Apa lagi? Aircon ni kadang ikut musim lah bang. Kadang sejuk, kadang panas. Kan? Radio, radio ikut bang. Kalau ikut mood dia cantik, dia bercakap lah. Bunyilah radio tu. Kalau mood dia rasa tak best, dia tak bercakap apa-apa pun. Tak bunyi bang. Dalam keadaan itu, jual beli kereta second hand yang sebegini, kita kena faham satu perkara. Boleh tak ustaz kalau ada kerosakan begitu? Kena tengok. Hukum berkaitan dengan manfaat dia. Manfaat kereta adalah menyampaikan kita dari satu tempat ke satu tempat. Selagi mana kereta tu boleh menyampaikan kita, manfaatnya boleh menyampaikan kita dari satu tempat ke satu tempat, maka walaupun ada kerosakan-kerosakan yang kecil itu tanpa menghilangkan manfaat yang besar, iaitu menyampaikan kita dari satu tempat ke satu tempat, maka boleh jual beli kereta cash yang sebegitu ataupun kereta yang lama sebegitu, tetapi mestilah penjual memaklumkan kepada pembeli kerosakan-kerosakan yang kecil itu. Selagi mana pembeli reda akan kerosakan-kerosakan kecil tu, maka sah jual beli tersebut. Pembeli kata, tak apalah bang, aircon tu tak ada masalah, nanti saya repair lah, ada masa saya repair. Radio tadi tu kalau rosak ke, okey ke, tak apa bang, tak kisah pun. Saya nak guna kereta ni untuk berniaga, kan? Bukan nak dengar dan sebagainya. Rosak sikit-sikit tu tak ada masalah bang. Jadi pembeli kata okey, dia pun reda atas kerosakan kecil tu, maka sah jual beli tersebut. Tak ada masalah sebab manfaat yang besar masih lagi ada ataupun boleh digunakan. Kemudian penggunaan yang seimbang ini kita dah bahaskan berkaitan dengan sederhana dan tidak boros. Seterusnya faedah yang sepatutnya perlu didapati oleh pemilik harta hasil daripada penggunaan harta tersebut. Jadi faedah juga mestilah berkaitan dengan manfaat. Seterusnya harta tersebut memberi kebajikan kepada mereka yang hidup melalui amalan hukum al-faraid. Jadi pewarisan harta pusaka diiktiraf dalam okay? Jadi kita boleh memiliki harta dalam banyak cara, banyak keadaan. Contohnya kita jual beli harta tersebut, boleh. Apa lagi kita dapat ataupun uruskan perkara tu disebabkan wakaf pun boleh juga. Kemudian dapatkan harta tersebut hasil daripada pemberian orang, daripada sedekah, derma, harta dan sebagainya, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah kita dapat harta kita daripada pemberian faraid ataupun harta pusaka daripada mak ayah kita. Itu pun diiktiraf dalam Islam. Jadi banyak cara, banyak kaedah dalam kita memiliki harta ini. Okey. Kemudian seterusnya adalah dalam kita memiliki harta, kita kena ingat satu perkara, iaitu harta adalah perkara yang menjadi wasilah untuk keredaan Allah Ta'ala. Okay? Jadi harta kita adalah wasilah, iaitu kaedah ataupun cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Contohnya macam kita nak pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Perlukan penggunaan harta kita, wang kita, duit kita. Maka harta itu adalah satu medium perantara kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Apa lagi? Kita gunakan harta kita untuk tolong orang lain. Itu juga adalah sebahagian daripada keredaan Allah Ta'ala. Kita gunakan harta kita untuk bayar zakat ke atas orang lain, ke atas asnaf-asnaf yang ada. Itu juga untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Satu perkara yang kita perlu kaji adalah kenapa Allah Ta'ala mewajibkan zakat ke atas kita. Mewajibkan zakat harta ke atas kita. Tetapi Allah Ta'ala tak berhajat pun atas zakat tersebut. Bahkan Allah arahkan kita, zakat ni kamu kumpulkan, kemudian kamu agihkan kepada asnaf-asnaf yang 8 itu.
arahan Allah Ta'ala mewajibkan zakat. Kan? Tapi Allah Ta'ala tak berhajat atas zakat tu. Bahkan disuruh beri kepada orang lain. Apa Allah Ta'ala nak atas zakat kita tu sebenarnya? Allah Ta'ala nak tengok kesanggupan kita. Kita ni reda tak atas arahan Allah Ta'ala tersebut. Itu yang nak tengok atas diri kita. Nak kata Allah Ta'ala berhajat kepada harta kita. Allah Ta'ala yang bagi harta tu. Mana mungkin Allah Ta'ala berhajat atas harta yang dia sendiri bagi kepada kita. Okay? Jadi kita kena faham berkaitan dengan perkara tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dalam harta kita ini, kita mencari harta jangan sampai melalaikan kehidupan kita dan jangan sampai kita melupakan Allah Ta'ala. Jadi nak cari harta, nak kumpul harta boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat yang betul, kaedah yang betul, mengikut lunas syariat Islam, tanpa kita mengabaikan arahan Allah Ta'ala. Bisnes cantik, Alhamdulillah. Bayar zakat tiap-tiap tahun, tak pernah lupa. Tapi bila mana solat, buat tak tahu. Sedekah laju, zakat laju je, bayar tiap-tiap tahun, tak ada masalah. Tapi bila buat solat dia sendiri, dia buat lupa. Maka dalam keadaan itu juga adalah satu perkara yang tidak sepatutnya ke atas diri kita. Okay? Tidak sepatutnya berlaku ke atas diri kita. Tidak sepatutnya juga berlaku ke atas orang Islam kita. Kemudian seterusnya adalah mestilah kita ini dalam keadaan memahami hak yang sebenarnya bahawa harta adalah sesuatu yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala ke atas diri kita. Jadi bila mana kita sedar bahawa harta itu adalah hak Allah Ta'ala, maka kita adalah orang yang menguruskan sahaja. Kita hanya wakil Allah Ta'ala sahaja. Dan ramai ulama' pesan, harta tu biar ada di tangan. Jangan sampai ada di hati kita. Okay? Jadi bila cerita harta tu ada di tangan sahaja, jangan sampai ada di hati, maknanya apa? Mudahnya adalah cepat-cepat kita beri kepada orang lain. Itu dia. Kan? Bahasa implisit dia contohnya. Kan? Jadi harta biar ada di tangan, jangan ada di hati. Maknanya apa? Cepat-cepat agih kepada orang. Sedekahkan, infakkan dan sebagainya. Ada satu orang di Indonesia. Saya bila tengok video dia, hati ni rasa tersentuh. Sebab dia adalah satu orang yang mana dia kerja meniaga biasa je. Meniaga tepi-tepi jalan gitu kan. Pendapatan dia pun tak menentu. Kadang banyak, kadang sikit kan. Tapi orang yang sebegini, dalam diri dia, bahkan dia dah buat pun, yang mana dia meniaga ini, dia bekerja ini adalah untuk menyara rumah anak yatim yang dia bina. Orang ni orang miskin ni. Orang yang tak tentu berapa pendapatan dia. Meniaga pun ala kadar gitu je dapat. Tapi dia ada misi dia, ada visi dia, iaitu dia nak tolong untuk bagi makan kepada rumah anak yatim dia. Pelik tuan-tuan, orang miskin buat rumah untuk anak yatim dan juga orang miskin juga. Macam mana ni? Dia sendiri pun miskin tapi buat rumah orang bajikan dan sebagainya. Ada tuan-tuan. Ada orang begitu. Okay? Kita kat Malaysia ni, orang kaya buat rumah kebajikan. Indonesia pelik. Kan? Orang miskin buat rumah kebajikan. Dahlah dia tu miskin, buat lagi rumah kebajikan. Maknanya apa? Maknanya adalah, rupanya ada orang yang dia tak ada harta, tapi dia nak menyumbang kepada orang lain. Orang yang sebegini, hatinya adalah betul-betul bersih, betul-betul nurani untuk membantu orang lain. Dalam keadaan dia tahu diri dia sebenarnya pun di luar daripada kemampuan, diri dia sendiri pun belum tentu makan minumnya, diri dia sendiri pun dia tahu belum tentu rezeki dia. Okey, Allahu Rabbi. Kemudian seterusnya adalah mesti kita ingat bahawa harta kekayaan kita mestilah diberikan ataupun untuk diberikan sebagai suatu bakti kepada mak ayah kita. Okay, mak ayah kita. Jadi kalau kita ada kelebihan dalam harta kita, berikan sesuatu atas mak ayah kita. Bantuannya, sekiranya mak ayah kita di luar
daripada kemampuan dia perlu kudrat dia. Okey, mudah kira gini. Kita tahu mak ayah kita. Ustaz, mak ayah saya pencen PTD Ustaz. Pencen PTD 2 orang tu, kira-kira kena beli SP lebih kurang 3 juta lah. Dua-dua orang mak ayah saya tu. Jadi kalau mak ayah kita pencen pun makan tak habis, tak ada masalah lah. Kita bagi sekali-sekala duit tu kan. Duit belanja gitu kan. Tapi kalau mak ayah kita sudah di luar kudrat dia, dah tak mampu sangat dah. Mak ayah kita kerja kampung contohnya. Jadi kerja kampung tak ada pencen dan sebagainya. Kemudian mak ayah kita pun ada sakit, tak larat dan sebagainya. Maka kita anak-anak yang ada kelebihan ni bincang adik-beradik. Okay, bincang adik-beradik. Nak bagi berapa kepada mak ayah kita ni. Yang kita kalau ada lebihan rezeki, abang yang sulung kalau ada lebihan rezeki ke adik yang kecil tu ada lebihan rezeki, meniaga maju ataupun meniaga tu laju dan sebagainya, maka berilah lebih sikit kepada mak ayah kita insya-Allah. Okey. Dan kena ingat satu perkara, takkan miskin orang yang memberi. Orang yang memberi tu takkan miskin. Tapi pemikiran orang kita pelik. Dia nak kaya dulu, barulah dia nak memberi. Tapi kaedah Islam adalah takkan miskin orang yang memberi. Jadi jangan kita berfikiran bahawa nak kaya dulu baru nak bagi. Kan? Nak kaya dulu barulah nak bersedekah dan sebagainya. Tak, kaedahnya adalah beri kepada orang sehingga kita kaya. Itu yang kita kena ajar diri kita, kita kena disiplinkan diri kita. Okay? Dan pada masa yang sama, dalam pengurusan harta juga, kena ingat bahawa orang rumah kena support suami dia yang nak berkhidmat kepada masyarakat, yang nak memberikan sebahagian harta kepada masyarakat. Kita tahu suami kita ada lebihan harta. Kan? Kita tahu suami kita perniagaan dia maju. Maka dalam keadaan itu, suami kita berniat, berhajat, nak sedekah, nak infakkan. Maka kita orang perempuan pun, orang rumah, isteri, support suami kita. Galakkan suami kita. Bahkan kita adalah baik untuk kita sama-sama dengan suami kita, pergi ke rumah kebajikan, jumpa dengan orang susah dan sebagainya, tengok kehidupan mereka. Bila mana kita berjumpa dengan orang susah, orang yang memerlukan, kita memupuk diri kita untuk lebih banyak memberi kepada mereka, lebih banyak menolong kepada mereka. Benda inilah yang perlu kita tanamkan kepada keluarga kita, anak beranak kita ada. Okey, jadi gitu. Dan yang terakhir sekali last sekali adalah dalam harta kita perlu kita ingat bahawa ada kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan ke atas kita, anak kita, isteri kita. Kemudian kalau ada lebihan harta, beri kepada asnaf-asnaf yang kita ada. Okay. Dan pada masa yang sama, jangan kita lupakan diri kita juga. Dalam harta kita pun ada hak ke atas diri kita. Jadi bila mana kita ada hak atas diri kita berkaitan dengan harta kita, maka boleh tak kita gunakan harta untuk diri kita? Boleh, tak ada masalah. Dipersilakan. Tetapi mestilah dengan cara dan kaedah yang dibenarkan dalam Islam. Okay. Jadi jangan kita sibuk nak menyumbang kepada orang. Tapi pada masa yang sama kita zalimi diri kita sendiri. Kan? Sampaikan kita tahan lapar dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah nak bagi pada orang. Tapi diri kita, anak isteri kita pun mestilah kita sempurnakan dulu nafkah mereka. Hak-hak yang mereka ada ke atas harta kita. Okay? Jadi gitu. Kenapa? Kerana dalam harta ini boleh juga berlaku fitnah. Jadi kena faham. Dalam harta kita pun boleh berlaku fitnah ke atas diri kita. Bagaimana kita gunakan harta kita. Kalau tak betul, orang boleh fitnah kita dan sebagainya. Kan? Dia ni sebelum bertanding, aku tengok biasa aja. Tiba-tiba lepas bertanding, lain pula harta dia. Maka dalam keadaan itu, orang persoalkan dan pertikaikan. Jadi perlu kita ini jaga diri kita, jaga harta kita. Supaya tidak berlaku fitnah ke atas diri kita. Jadi bila mana begitu, kita selalu beringat, hati-hati dalam menguruskan harta kita. Hati-hati dalam menguruskan harta kita dan pada masa yang sama juga, hati-hati dalam menguruskan harta orang lain.
Okey, jangan ikut suka kita. Harta orang buat harta kita. Kan, harta kita memang harta kita dah. Harta orang pun dia sauk semua sekali. Ada juga sebahagian daripada orang yang dia tak makan duit orang, tapi dia makan tanah orang. Tak banyak pun, 1 meter square ataupun 2 meter square gitu kan. Dia ambil tanah sikit, buat pagar gitu. Itu pun sudah dikira sebahagian daripada bentuk kezaliman dalam memiliki harta. Sebab kita ambil tanah orang untuk kegunaan diri kita. Sedangkan kita tahu itu bukan tanah kita. Tapi disebabkan ketamakan kita, kita buat perkara itu, kita zalimi orang. Ingat, dalam harta ni, dia bukan cerita apa yang kita makan je, tak. Apa yang kita lakukan ke atas diri kita. Apa yang kita lakukan ke atas masyarakat kita, tanah kita pun adalah satu bentuk harta yang kita perlu hati-hati akan perkara tersebut. Ingat, hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang jaga diri dia dengan Allah Ta'ala dan orang yang jaga diri dia dengan orang lain, sesama manusia juga adalah syarat. Dua benda ni prasyarat untuk kita masuk ke syurga. Okay? Jadi, kena ingat, jaga hak orang lain dan juga jaga hak Allah Ta'ala, khususnya dalam harta-harta yang kita ada. Okay? Muamalah kita dengan orang kena baik. Jangan bangun tahajud. Kan? Solat sunat rawatib tak tinggal dan sebagainya. Puasa Isnin Khamis pun tak pernah tinggal. Kan? Tapi muamalah dia dengan orang sangat teruk. Dia bercakap, apa yang keluar daripada mulut dia sakit hati orang. Apa yang keluar daripada mulut dia menyebabkan orang terhiris hati dia. Maka dalam keadaan itu, hablum minan nas dia adalah satu perkara yang gagal. Walaupun cantik dah tadi hubungan dengan Allah Ta'ala, tahajud, puasa Isnin Khamis, solat sunat rawatib dan sebagainya. Okay? Jadi na'udzubillah min zalik atas perkara itu, minta Allah Ta'ala jauhkan kat tadi kita. Dan akhir sekali adalah kita mengharapkan Allah Ta'ala dapat mengangkat wabak ini daripada negeri kita, daripada dunia kita ini, insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Cuma perlu kita ingati bahawa apa yang Allah Ta'ala hadirkan ke atas diri kita adalah suatu perkara yang perlu kita redha. Jaga diri kita, jaga keselamatan kita. Ambillah langkah-langkah yang paling baik dalam kita menjaga kesihatan kita, keselamatan kita. Dan kena redha akan perkara tersebut. Kenapa? Kerana di atas redha kita itu ada pahalanya. Di atas redha kita itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu ke atas diri kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM,
arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Squad Pengurusan Jenazah Malaysia.